Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Okey, Alhamdulillah. So seperti biasanya, anda bersama saya Dr. Azam Adam seperti biasa pada sesi kali ini. Kejap saya tengok sikit. Sorry. Okay, sorry. Alright, so Alhamdulillah. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Bertemu lagi kembali dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan. Malam ni saya Dr. Azam yang akan bersama anda untuk sedikit sebanyak mengupas satu topik yang berkaitan dengan anxiety ya. So insyaAllah malam ni seperti biasanya saya harapkan anda semua dapatlah manfaat buat anda yang di luar sana yang mungkin ada masalah anxiety ni kan. Sebenarnya kalau ikut data sebelum saya mula saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam lah kepada semua viewers yang sudi hadir malam ni. Alright, kita bersiaran seperti biasa di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook ya. Alright, so Alhamdulillah, terima kasih banyak pada anda semua. Saya tak dapat sebut nama satu persatu ya, tapi secara ikhlasnya saya sangat menghargai kehadiran anda semua. Alright, so cakap pasal anxiety ni kan, pasal anxiety ni sebenarnya kalau ikut data satu dunia global menjangkakan sebenarnya ada 25% penduduk global dunia ni mengalami masalah anxiety depression ni. 25%. Bermaksud apa? Bermaksud contoh kalau daripada 10 orang 2.5 orang tu anxiety. Daripada 10 orang kan. So 2 hingga 3 orang anxiety. So sebenarnya bukan satu jumlah yang sedikit lah penyakit anxiety dan depression ni kan. Dan biasanya kalau perubatan konvensional, doktor di hospital, mereka mengatakan bahawa penyakit anxiety dan depression ni adalah satu penyakit yang di mana berlakunya neurotransmitter imbalance. Maksudnya apa? Neurotransmitter ni adalah satu chemical messenger. Dia macam dia macam messenger, pembawa berita, macam postman yang bawa messenger chemical daripada sel saraf ke satu sel saraf yang lain, dan juga daripada sel saraf kepada organ-organ kita panggil target cell. Contoh target cell ni dia pada sel otot ke atau kelenjar ke kan. So ianya chemical. So kalau ikutkan sains, memanglah ada berlakunya masalah ketidakseimbangan chemical messenger ni, neurotransmitter ni lah. Okay, right. Dan apa yang menjadi kekhawatiran adalah daripada 25% pesakit-pesakit pengidap penyakit anxiety depression ni, 70% datang daripada mereka yang ada masalah penyakit kronik, seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kanser dan sebagainya. Jadi ada kaitan. Dan kalau ikut data, alright, wanita 2 kali ganda lebih mudah untuk terkena anxiety dan depression berbanding laki-laki. Kalau ikut data lah. Walaupun ada yang mengatakan laki ni sebenarnya banyak je anxiety depression tapi pendam. Dia closet depression dia tak tunjuk. Okey, ada sebab sebenarnya. Saya cerita kejap lagi. Okey. So secara umumnya gejala anxiety ni kan, kalau anda yang sedang mendengar sekarang, secara umumnya dia punya gejala ni biasanya seseorang tu akan mengalami akan mengalami rasa takut, fear, takut yang tak bertempat, ada rasa cemas, gundah gulana kan. Lepas tu rasa dada berdebar-debar, jantung berdebar, nafas pun, breathing rhythm pun meningkat, nafas dia cepat, dan ada gejalanya berpeluh-peluh. Dan tiba-tiba muncul fikiran yang bukan-bukan, kan, rasa seperti nak matilah dia semua tu kan. Lepas tu adalah kadang-kadang timbul gejala chest pain, sakit dada. Lepas tu sukar nak tidur, insomnia kan, sakit kepala, headache kan. Lepas tu irritable, moody mood swing, maksudnya kejap dia happy, kejap dia marah-marah, kejap dia baik, kejap dia tak baik
dan restless lah, dan sukar nak fokus. Itu antara gejala-gejala umum daripada anxiety dan juga depression ni. Okay, now anxiety disorder ni sebenarnya adalah satu respon yang normal. Dia normal sebenarnya. Sebab apa? Sebab anxiety ni berlaku apabila seseorang tu menghadapi sesuatu perkara yang menyebabkan mereka stres. Ianya adalah satu stress respon yang normal. Sebab ada satu sistem, nama dia HPA axis, hypothalamic pituitary adrenal. Itu nama saintifik lah, HPA axis. Apa sistem HPA ni buat? Sistem HPA inilah yang menentukan kita punya sistem fight or flight. Kalau anda pernah dengar lah, ya? So misalkan kita tengah berjalan dekat jalan, tiba-tiba nampak anjing liar kan. Anjing liar kan, dia menggonggong kat kita dengan mulut dia berbuih kan, macam nak tekam kita. So kita rasa macam diri dalam bahaya. Kan, rasa diri dalam bahaya. Jadi bila kita rasa berada dalam keadaan bahaya tersebut, badan kita Allah jadikan cukup baik, dia akan aktifkan HPA axis ni. Sebab bila HPA axis ni bila HPA axis ni kejap, ada video masalah alright, ni okey ke? Alright, thank you. Saya ada assistant saya beritahu video ada sedikit masalah. Saya harap semua okey Alright, saya tak perasan kalau okey ke? Gambar saya nyet. Sorry, terima kasih banyak siapa yang beritahu saya Tak handphone saya ni pun. Okey, saya rasa sekarang okey Alright, Cun. So, nasib baik ada assistant beritahu saya Okey. So saya Cun Cun, Encik Azim Samsudin. Alright, alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit. Saya tak perasan tadi. So, bila kita kena satu keadaan berbahaya, macam anjing gigit kita anjing nak gigit kita, badan akan aktifkan HPA axis ni. So, bila ini diaktifkan, maka badan kita secara default, secara alaminya akan meningkatkan kadar detak jantung. Jantung kita akan pump lagi tinggi. Lepas tu dia akan alihkan darah kepada otot. Lepas tu nafas dia akan naikkan. Sebab dia nak readykan badan kita nak berlawan dengan anjing ni atau nak lari. Itu adalah fungsi HPA axis. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai untuk kelangsungan hidup kita. Survival mode. Survival lah kan? Sebab badan kita ni Allah jadikan nak survive, tak nak mati. Itu normal. Yang menjadi masalah bila HPA axis system ni kan, dia asyik on je, dia tak off. Sepatutnya bila kita dah lari pada anjing tu kan, kita dah panjat pagar, dah selamat kan, HPA axis tu dia akan off lah. Maksudnya dia akan off, badan jantung mula relax, bernafas mulai normal kan. Tapi jadi masalah kalau sistem ni tak di off kan, dia on je memajang. Okay, so kita cerita kejap lagi macam mana boleh on. So itu secara umum je lah Okay, so itu adalah dari sudut normalnya, default je badan kita kan, yang ada anxiety ni. Okay, dan bila kita biasa kalau kita nak ambil exam, dululah saya masih ingat ambil SPM ke kan, kita pergi interview kerja ke kan, itu semua sama je sistem dia, akan aktifkan HPA axis. Tapi bila kita dah selesai satu masalah, dia akan turun balik. Untuk mereka yang ada masalah anxiety disorder, sistem ini tidak dapat dikawal. Jadi berlakulah masalah anxiety disorder. Okay, so anxiety secara umumnya, saya nak jelas kepada anda, dapat dibagi menjadi 4. Okay, satu, generalized anxiety disorder. Generalized maksudnya apa? Umum secara umum. Kita panggil GAD lah. Okay, nombor 2 ada namanya panic disorder. Panic, itu termasuk juga anxiety disorder. Ada yang dalam kategori social anxiety disorder, dan ada nama dia phobia related disorder. So phobia related disorder ni kalau ada pengalaman-pengalaman pahit, ada pengalaman trauma yang menjadi trigger kan. Satu, social anxiety ni dia tak boleh nak berhadapan dengan orang ramai. Dia dengan khalayak ramai dia tak suka. Kalau dia nak berucap ke, dia nak cakap di khalayak umum, dia timbul anxiety tu, trigger dia. Yang menarik ni apa? GAD ni, generalized anxiety disorder ni, okey, adalah satu-satunya penyakit anxiety yang ada kaitan dengan masalah genetik.
So khususnya anda kena check ya, kemungkinan misalkan kalau ada keturunan anda ya, nenek moyang ke atuk anda ke yang ada masalah anxiety ni, dan anda tengok balik trend, mungkin pakcik anda pun ada, makcik anda pun ada, adik-beradik anda ada, kemungkinan itu termasuk kategori generalized anxiety disorder. Ada faktor genetik sedikit di situ. Jadi yang kalau faktor genetik ni sesuatu yang tak dapat kita kawal lah ya. Okey, itu sekadar information. Right. Dan kita sambung lagi ya. Dan apa dia? Kita sekarang nak bincang pula tentang penyebab-penyebab dia macam mana. Okey, apakah penyebab dia? Penyebab nombor 1 anxiety seperti yang saya sebut, yang ada yang khusus nama dia GAD tadi, generalized anxiety disorder, disebabkan oleh genetik. Itu kita tak boleh buat apalah. Tapi kalau anda bukan kategori generalized anxiety disorder ni, yang umum, contoh panic disorder ke, social anxiety ke, kan, phobia, itu sesuatu yang anda boleh reverse dan boleh kawal, insya-Allah. So, penyebab utama yang tak lain tak bukan, kalau ikut kajian, dewasa kini, zaman kini ramai yang kena anxiety, dia tak dapat lari daripada diet dia. Western diet kita panggil sebab diet modern diet zaman kini adalah diet yang sangat-sangat bersifat pro radang, bersifat pro inflammatory, menyebabkan keradangan. Sebab apa? Sebab diet zaman kini tinggi dengan gula, refined sugar, kemudian tinggi dengan apa lagi? Highly refined and processed food, makanan yang diproses, makanan segera, kan? Kemudian penuh dengan gandum yang ada gluten, gandum and gluten, right? So gandum dan gluten jugalah boleh menyebab, antara penyebab utama kepada anxiety ni, yang boleh meningkatkan risiko anxiety. Okey? Dan selanjutnya, kemungkinan penyebab anxiety ni apa? Ada berlakunya food sensitivity. Food sensitivity ni dia berbeza pada food allergic food sensitivity ni keadaan di mana bila kita makan satu makanan tu, makanan tersebut akan trigger apa dia? Satu proses keradangan dalam badan. Keradangan dalam badan dia akan trigger, dan yang apa nama tu bahayanya, keradangan tersebut bersifat chronic low level inflammation. Maksudnya apa? Chronic tu berlangsung dengan panjang, low level dia level yang rendah sehingga tak mendatangkan gejala yang apa nama tu khusus. Tapi dia ada. So chronic low level radang menyebabkan apa? Bertahun-tahun kita tak sedar, tapi dia ada di situ dan menyebabkan banyak kerosakan pada badan kita. So food sensitivity nombor 1. Apakah penyebab utama kepada food sensitivity ni? Nombor 1 adalah gandum gluten, gandum yang ada gluten. So nanti kita cerita cara kita nak atasi. So gandum anda kena tinggalkan. Nombor 2, antara penyebab utama food sensitivity adalah susu haiwan, lactose. So susu haiwan juga antara penyebab apa? Food sensitivity. Dan sudah tentu ada yang disebabkan, sudah tentu refined sugar penyebab utama. Okey. Dan apa nama tu, ada beberapa juga sayur-sayuran, termasuk sayur-sayuran nightshades. Nightshades vegetable ni sayur-sayur yang tumbuh khususnya yang menjala ni. Contoh timun, tomato, terung, capsicum, kentang pun sama, labu, bendi, petola, semua tu nightshade. So nightshade ni dia boleh menyebabkan inflammation atau food sensitivity untuk apa nama tu, sebahagian orang. Okay, alright, itu penyebab yang berikutnya. Alright, dan selanjutnya apa? Selanjutnya adalah berlakunya apa? Berlakunya saya sebut tadi tu, HPA axis disturbance. Apa maksud ni? Maksudnya hypothalamic pituitary adrenal tu, kelenjar adrenal tu, axis yang saya sebut tadi tu, terlebih menghasilkan hormon stres. Hormon stres kita yang utama adalah hormon kortisol. So bila sistem HPA axis ni tidak berfungsi dengan baik, hormon kortisol dalam badan kita asyik tinggi je, kan tak dapat dikawal. Okay, so hormon kortisol ni adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. So kat mana kelenjar adrenal tu? Kelenjar adrenal terletak
kelenjar yang sangat kecil, bentuk dia segitiga. Ada 2 kelenjar adrenal di atas buah pinggang kiri dan di atas buah pinggang kanan. Ada 2 kelenjar adrenal. So menghasilkan kortisol. Bila kadar kortisol terlalu tinggi dalam badan, apa yang berlaku? Berlakunya apa? Masalah insomnia, kan? Masalah insomnia. Sebab kortisol ni, bila kortisol tinggi, okey, hormon tidur, hormon melatonin rendah. Dia macam tu. Kalau hormon melatonin rendah, tinggi, kortisol rendah. So dia tak boleh dua-dua tinggi atau dua-dua rendah. Alright? So bila dah set tinggi je kan, so hormon yang diperlukan untuk tidur, iaitu hormon apa? Hormon melatonin akan sentiasa rendah. Jadi kita susah nak tidur. Bila susah nak tidur, akan berlaku banyak masalah. Okay? So ada masalah berlaku di HPA axis system. Itulah, alright? Hypothalamic pituitary adrenal system. Dia punya istilah saintifik tu anda tak perlu nak faham, tapi saya beritahulah bagi anda tahu. Alright. Now, selanjutnya apa penyebab kemungkinan yang nombor 6 ini? Berlakunya masalah di sistem GIT, gastrointestinal tract, yang berupa apa? Leaky gut syndrome. Ada berlakunya apa? Masalah kebocoran usus. Dia bukan makro, yang mikro sangat rendah. Okay. Sebab apa? Sebab bila berlaku kebocoran usus, kita panggil leaky gut syndrome. Okay, bahan-bahan yang tidak sepatutnya memasuki, yang sepatutnya berada dekat usus kita tu, usus kita ni kan, benda-benda toksin, bahan-bahan kotor, najis, bakteria kan, dia sepatutnya ada di situ. Dia tembus masuk melalui dinding-dinding, lapisan dinding usus ke dalam pembuluh darah, dan dari pembuluh darah menyebar ke seluruh badan, menyebabkan inflammation, keradangan. Dan ini menyebabkan banyak kerosakan, dan salah satunya adalah anxiety disorder. Anxiety. Okay. Alright. Lepas tu ada masalah ketidakseimbangan bakteria dalam usus kita. Kita panggil gut dysbiosis lah istilah dia. Okay. Bakteria baik terlalu lebih, bakteria jahat dan baik tidak seimbang. Contoh bakteria yang kurang baik apa dia? Helicobacter pylori, H. pylori kan. Siapa pernah buat test urea breath test tu tahulah kan, nak check. Now, H. pylori ni bakteria yang meningkatkan risiko berlakunya apa? Peptic ulcer, apa nama tu gastritis, ya. So kalau berlaku ketidakseimbangan, alright. Dan kalau berlaku masalah di perut, di usus khususnya, anda perlu ingat, saya dah pernah sentuh sebelum ni, ada istilah nama dia gut brain axis. Dia ada kaitan antara perut usus ni dengan otak kita. Kan? Gut brain axis. Bahkan semua organ dalam badan kita ada kaitan dengan perut. Ada nama dia gut brain axis, ada nama dia gut kidney axis, perut usus dengan buah pinggang. Ada nama dia gut lung axis, kaitan antara paru-paru dengan perut dan usus. Ada namanya gut skin axis, dengan kulit pun ada. So dia ada banyak kajian telah menunjukkan kaitan tersebut. Kerana apa? Tahukah anda 90% neurotransmitter serotonin. Serotonin ni hormon lah, hormon neurotransmitter, happy hormon, hormon yang menyebabkan kita gembira ni, kan? Kalau anda pernah dengar, yang menyebabkan kita stres apa dia? Kortisol, adrenal. Tapi yang ada hormon menyebabkan kita happy ni, happy hormon, feel good hormon kan, iaitu hormon serotonin, hormon dopamin, okay? Hormon so 90% penghasilan hormon gembira ni berlaku di dalam usus kita. So it's very simple. Kalau anda bayangkan perut dan usus kita ada masalah, jadi berlakulah masalah dalam penghasilan hormon tersebut, happy hormon, apa nama tu, serotonin. Dah lah 90%, majority dihasilkan di perut. 400 kali ganda lebih banyak hormon ini, hormon gembira ni dihasilkan di perut berbanding di otak. So ada masalah di perut memanglah akan efek kepada otak seseorang, dan ini boleh menjurus kepada anxiety disorder. Okey, itu kaitan antara leaky gut, antara perut dan apa nama tu, anxiety. Dan okey,
bila ini berlaku juga, kalau anda ada masalah apa dia, ada isu dengan kita panggil defisiensi beberapa jenis mineral, micronutrients, macronutrients. Okay. So yang penting apa dia? Okay, contoh, ada kajian menunjukkan, misalkan kalau anda ada masalah kekurangan omega 3, omega 3 fatty acid ni kan, risiko untuk kena anxiety lebih tinggi. Omega 3 ni fatty acid acid. Sumbernya mana? Sumbernya kalau daripada sumber haiwan, DHA dengan EPA daripada ikan lah ikan biasanya kan. Kalau anda pernah dengar cod liver oil lah tapi ada yang plant based dari sumber tumbuhan, banyak yang tertinggi di sacha inchi oil lah, okay? Atau di flaxseed pun ada. Alright. Now, jika berlakunya defisiensi, kekurangan satu amino acid nama dia tryptophan juga, kemungkinan anda mempunyai risiko kena anxiety. Kekurangan magnesium, kekurangan vitamin D, kan? Okay? Dan apa nama tu? Kekurangan ada yang nama dia apa? Satu komponen nama dia L-theanine. Juga boleh menyebabkan anda ada masalah anxiety. Okay? Dan ada dua kombinasi juga. Ini semua adalah kita panggil micronutrients. Ada kekurangan L-lysine dan L-arginine, boleh juga menyebabkan. Ini lebih teknikal tapi tak apa, saya beritahu. Okay? So, defisiensi juga boleh menyebabkan masalah anxiety. So, defisiensi ni boleh disebabkan oleh dua. Satu, okay, food intake. Makanan yang anda ambil itu, okay, atau minuman tidak mencukupi, tidak cukup zat, kan, tidak cukup zat dan nutrisi sehingga menyebabkan badan anda defisiensi, kekurangan. Satu. Boleh jadi juga makanan yang anda ambil tu dah cukup zat dah, dia dah penuh dah, dia dah kita panggil padat dengan zat dan nutrisi, tetapi anda ada masalah di sistem perut dan usus untuk menghadam dan menyerap zat tersebut. So sama ada daripada makanan atau tantah perut anda ni yang tak dapat serap, okay, menyebabkan defisiensi. So boleh jadi dua penyebab. Okay, dia ada kaitan nanti dengan cara kita nak cuba pulihkan. Alright. So itu adalah apa nama tu, penyebab dia, defisiensi. So sebenarnya basically itu adalah penyebab dia. Sekarang kita nak bicara tentang cara macam mana kita nak atasi ini. Okay. So cara nak atasi ni, kita kena go back to basics. Very simple step. Ada 4 simple step. Okay, number 1. Simple yang step yang pertama yang mudah dan praktikal. Kita nak cakap pasal practical step adalah, okay, kita kena apa dia? Kita kena repair sistem perut dan usus kita. Repair your gut. Caranya macam mana? Kita kena amalkan elimination diet. Kita kena pantang makanan-makanan yang kemungkinan menyebabkan masalah tersebut. Okay, eliminate. Tinggalkan makanan yang tinggi dengan gula. Tinggalkan makanan yang tinggi, makanan bersumber daripada gandum yang ada gluten. Okay, pantang susu haiwan, lactose. Kemudian pantang gandum, pantang susu haiwan, pantang gula, pantang processed food, highly processed, hasil processed food. Okay. And then anda juga boleh cuba untuk pantang atau kurangkan makanan-makanan yang bersifat keradangan, pro keradangan, seperti nightshade vegetable, sayur-sayur yang menjala ni sebab dia tinggi dengan biotoxin, nama dia lectin. So nightshade vegetable ni dia ada satu komponen yang khusus, nama dia lectin. Ianya satu biotoxin yang dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut sebagai pertahanan badan mereka. Dia tak nak kita makan mereka, dia keluarkan benda ni sebab mereka juga makhluk hidup. So kena tinggalkan juga sekurang-kurangnya 4 minggu. So anda kena buat eksperimen sendirilah. Kalau anda ada masalah anxiety di rumah, kena mulakan buat eksperimen di badan sendiri. Start your elimination diet. Pantang makanan dulu. Okay, pantang gula, pantang susu, pantang gandum, gluten, pantang susu haiwan. Alright. Lepas tu apa dia? Sebab kita nak repair perut dan usus kita, repair gut kita. Okay. Dan kita nak halang berlakunya masalah-masalah leaky gut syndrome ni.
Okey, kemudian bila kita dah buat elimination diet, baru kita add, baru kita tambah, baru kita add. Kita kena eliminate dulu baru kita tambah. Okey, yang paling penting untuk gut repair ni, nak pulihkan perut ni, kena makan makanan yang tinggi dengan zat, ya. Tinggi dengan serat, tinggi dengan pre and probiotics. Sebab tu tinggi dengan serat ni dia tak spesifik sebenarnya. Semua buah-buahan ada serat. Kan, buah apple ke, buah pear, buah pisang, semua ada serat, ada fiber. So fiber ini membantu memulihkan perut dan usus. So anda banyakkan makan buah, alright. And then untuk sumber prebiotics juga, makanan-makanan yang hampir semua buah ada prebiotics. Tapi kalau anda nak sumber yang antara tertinggi, boleh amalkan pisang hijau, pisang tak masak, tinggi dengan prebiotics. Kemudian apple juga, pear, dan ada namanya Arabic gum Arabic tu pun tinggi dengan prebiotics. Dan tambahkan dengan probiotics. Probiotics ni makanan-makanan yang diperam. Contoh tempe sekala-sekala ke, miso, kimchi, sauerkraut. Dan saya cukup suka ni, saya punya favourite lah. Kalau anda dapat ni kan, memang kalau anda amalkan tiap hari cukup baik. Kombucha memang the best lah. Tapi nak cari payah. Anda mungkin boleh Google atau cari di YouTube how to make your own kombucha. Dia satu minuman yang diperam, tetapi cukup best, memang terbaik lah. Anda kalau minum kombucha sehari tu, perut rasa lega semacam. Kombucha, Kombucha. Dia ada cara nak buat dia, tapi anda kena peram. Dia boleh pakai air yang diletak dengan chrysanthemum lah, diletak dengan buah-buahan lah, macam-macam. Tapi cukup sedap rasanya, agak masam-masam sedikit. Okey, so itu sumber probiotics. Alright, now, so itu step number 1 dari repair gut. Kemudian selanjutnya apa dia? Selanjutnya kita nak support kita punya adrenal. Maksudnya apa? Kita nak stabilkan apa? HPA axis system kita tadi. HPA itu apa? Hypothalamic, pituitary adrenal. Maksudnya satu sistem yang mengeluarkan hormon stres, kortisol ni. So kita nak turunkan hormon kortisol ni. Caranya apa? Caranya kita kena remove, kita kena tinggalkan stressor mental kita ni yang menyebabkan kita stres. Kan? Biasanya stres ni di tempat, mungkin ada di tempat kerja ke, di rumah. So anda kena remove semua ni. Caranya macam mana? Caranya anda boleh mengamalkan satu teknik. Nama dia apa? Nama dia, teknik ni mindfulness teknik. Teknik mindfulness ni kalau anda first time dengar, adalah satu teknik di mana dalam keributan dan kekusutan dunia ni, keributan dan kekusutan. Ayat macam ni pula kan, penglipu lara. Okey, anda kena, kalau anda kusut semacam, kalau fikiran anda kusut, anda just duduk, alright, tutup mata, and then be present. Maksudnya anda fokus apa yang ada sekarang. Anda fokus pada diri anda fokus apa yang ada di sekeliling anda, dan anda kosongkan minda anda daripada segala masalah tersebut. Anda fokus je. Contoh, anda dah dari serabut ni kan, sebaiknya anda duduk je di mana-mana. Be present. Anda cakap, oh saya tengah duduk sekarang, kat depan ni ada pokok menghijau, lepas tu ada anjing lalu. Biar benda-benda yang present di depan anda ulangkan dalam fikiran anda. You have to be present. Kan? Sebab apa? Sebab kuncinya kita nak divert minda kita daripada masalah-masalah yang serabut tersebut. So anda kena be present. Kan, nampak burung tengah terbang ke kan, tak apa. Anda nak termenung sekejap ke tengah duduk tu, no problem. But the best place kalau nak amalkan mindfulness ni adalah dengan di tepi pantai lah. That is the best lah kan. Tengok pantai, vitamin C bang kata orang vitamin C. So sebulan sekali dapatkan vitamin C anda sangat-sangat efektif. Dan antara cara paling simple, kalau anda nak amalkan mindfulness dan anda combine dengan
Deep breathing technique. It's very simple. Deep breathing technique ni sama juga. Anda duduk, tutup mata, okey. Anda fokuskan, anda tumpukan perhatian anda kepada apa? Kepada pernafasan anda. Okey, masa tarik nafas kan? Okey, tutup mata. Okey, rasakan dada anda menghirup, hidung anda menghirup oksigen tersebut. Tak apa, fokus pada pernafasan, tarik. Okey, dan tahan 5 saat. Lepaskan. Fokus kepada mulut anda yang mengeluarkan nafas tersebut. Tarik lagi. Fokus. Anda buat 5-10 minit, insya-Allah memang anda relax, anda akan tenang masalahnya sekarang kita tak tahu teknik. Saya faham So kalau nanti anda boleh Google atau YouTube cara untuk mindfulness technique dan deep breathing technique. Deep breathing tu DEEP deep breathing technique. Cukup-cukup berkesan insya-Allah untuk anda, membantu anda mengawal masalah stres atau mental stressor ni. Alright. Next adalah anda perlu pastikan apa dia? Pastikan anda ada good quality sleep, tidur yang mencukupi dan berkualiti. Dia cukup saja tak not good enough. Anda perlu cukup dan berkualiti. Caranya, number 1, setkan rutin tidur harian yang fix, yang dah ditetapkan. Contoh, pukul 10 malam anda dah set, paling lambat tidur pukul 10 malam setiap hari. Okey. Dan okey, kita nak panggil apa? Nama dia circadian sebab kita nak pastikan circadian rhythm kita stabil. Circadian rhythm ni maksud kita tidur lah, proses kita tidur. So 3 jam sebelum tidur anda kena detoxkan diri anda daripada gadget-gadget, daripada handphone, daripada laptop, daripada iPad, daripada screen. 2-3 jam sebelum anda kena detox. Jauhkan diri anda. Sebab apa? Blue light, saya pernah sentuh sebelum ni. Blue light yang dipancarkan oleh gadget ni memang mengganggu otak kita. Otak kita kena pancaran blue light ni, apa dia jadi? Apa dia buat? Dia akan menurunkan hormon hormon melatonin, hormon yang diperlukan untuk tidur. Kan? So cara ni kita nak tingkatkan hormon melatonin ni, nak bagi kita ngantuk ni, 2-3 jam detox gadget, detox all this technology. So memanglah susah, tapi itu anda kena buat. Memang kena buat kalau nak pulih anxiety anda, insya-Allah. Okay, so detox 2-3 jam. Tidur berkualiti, caranya rutin, and then tidur dalam ruangan yang total gelap, total darkness. Kan, tak payah takut. Kan, hantu semua jangan takut sebab itu semua makhluk Tuhan, jin semua. Tidur. Saya cakap pasal hantu pula. So tidur dalam gelap. Tidur tak apa, jangan takut. Sebab tidur dalam gelap dah tidur yang paling nyenyak. Kan? Tanpa ada sedikit lampu pun. Because bila kita tidur total darkness, barulah otak kita boleh menghasilkan apa dia? Hormon melatonin dengan baik. Menghasilkan hormon tidur dengan baik. Kalau ada sedikit saja cahaya, hormon melatonin tu akan rendah. Kan? Dia memang sensitif otak kita ni. Kena cahaya je dia turun melatonin. Gelap saja dia naik hormon melatonin. So kita nak meninggikan hormon melatonin kita, hormon tidur kita dengan alami. Alright. Okay, so itu good sleep. Alright. So antara lain, anda kena pastikan begini. Dapatkan exposure kepada natural lighting. Maksud apa natural lighting ni? Anda kena berjemur lah. Kena pastikan setiap hari anda dapat sumber matahari yang mencukupi. Dan apa nama tu, sebab apa? Antara kajian dibuat, banyak orang kena anxiety sekarang sebab kurangnya terdedah dengan natural lighting, iaitu matahari, terlebih pendedahan kepada artificial lighting, iaitu lampu-lampu kita ni. Sebab itu kalau boleh keluar dan jangan takut matahari. Okay? Kerana matahari ni boleh menghasilkan vitamin D3 juga. Alright. Next one ada apa dia? Okay, antara next yang anda boleh lakukan adalah apa? Mindfulness tadi saya dah sebut. Okay. So kalau itu adalah untuk support you punya circadian sistem tidur. Okay. Ada satu isu yang saya lupa nak sentuh ni adalah berkenaan dengan kemungkinan penyebab daripada anxiety juga adalah faktor hormonal, hormonal factor.
Ada kaitan dengan saya sebut tadi tu, ramai wanita yang lebih banyak terkena anxiety ni 2 kali ganda sebab hormonal. Sebab biasanya ada istilah namanya estrogen dominance. Berlakunya hormon estrogen yang berlebihan pada seorang wanita. So, estrogen dominance ni menyebabkan gejala-gejala yang saya sebut tadi tu, gejala anxiety. Dia dada berdebar, lepas tu nafas kencang, cepat risau, banyak fikir, overthinking kan. Boleh juga disebabkan oleh estrogen dominance. Okey, dan ini ada kaitan kalau anda perasan dengan wanita-wanita yang datang haid. Kan hormon tak stabil kan. Bila datang haid dia moody saja. Bukan salah perempuan tersebut, tapi dah dijadikan begitu. Hormon estrogen akan beri efek kepada mood seseorang wanita. So antara cara untuk stabilkan estrogen ni adalah nombor 1, dengan berpuasa intermittent fasting, IF. So IF ni kalau ikut banyak khasiat, banyak manfaat kesihatan yang anda boleh buat. Bukan sekadar kawal tekanan darah, kawal gula darah, apa lagi, lancarkan aliran darah, kawal kolesterol, tetapi dia boleh juga bantu untuk mereka yang ada masalah estrogen dominance, yang ada masalah estrogen berlebihan, khususnya pada wanita-wanita. So wanita yang ada masalah anxiety ni, anda cuba amalkan intermittent fasting minimum 16 jam. Kalau anda mampu buat 24 jam, buat OMAD, 1 meal a day, 24 hours. Sangat-sangat baik. So minimum. Tapi kena ingat, IF ni puasa yang boleh minum, tak boleh makan. Minuman yang dibenarkan harus 0 kalori sahaja, iaitu minuman seperti apa dia? Teh hijau, green tea. Dan sewaktu anda buat IF ni, anda boleh ambil minyak sihat. Anda boleh ambil minyak zaitun, minyak kelapa dara, boleh ambil tocotrienols, minyak kelapa sawit yang merah tu, boleh. Tapi sewaktu IF kena 0 sugar. Maksudnya buah pun tidak dibenarkan. Ekstrim kan? Tak ekstrim. Buah ni anda nak makan boleh, tapi di hari yang anda tak buat IF lah kan. Tapi masa nak buat intermittent fasting, kalau nak betul-betul efektif, memang tak boleh ada gula sama sekali, termasuk gula daripada buah. So anda boleh ambil lemak sihat lah, kan. Ambil minyak kelapa dara, minyak zaitun dan lain. Alright, saya rasa okay, last sekali antara suplemen yang anda boleh cuba cari di farmasi yang boleh bantu anda. Nombor 1, vitamin D3. D3 pun sangat membantu mereka yang ada masalah anxiety. Sebab ikut kajian yang ada depression dan anxiety, level vitamin D mereka kemungkinan rendah. So D3 pastikan ambil dengan K2, D3 K2. Dosage-nya anda boleh cari 5,000 to 10,000. Tapi ini hanyalah saranan. Anda kena perlu rujuk dengan doktor anda. Dan omega 3 cari di farmasi. Saya sarankan kalau ambil plant based daripada sacang inci lah, atau flaxseed. Probiotics, jangan lupa probiotics. Anda boleh dapatkan dari sumber alami atau daripada di farmasi supplement yang mana-mana yang bagus. Pastikan CFU-nya tinggi. CFU ni satu unit, nama dia colony forming unit. Untuk semua probiotics dia ada colony dia kan. So lagi tinggi CFU-nya lagi bagus. Minimum 25 bilion. Jangan ambil rendah pada 25 bilion. 25 bilion CFU, colony forming unit, barulah ianya bagus. Dan anda boleh cari nama dia L-lysine dan L-arginine. So kena ada gabungan dua ni. Kalau L-lysine saja dia tak berkesan, dia kena berdua ni, L-lysine dan L-arginine. Okey, sangat bagus nak kawal stress dan anxiety. Dan boleh cari juga L-theanine. L-theanine, T-H-E-A-N-I-N-E. Okey, di farmasi. Tapi sumber L-theanine yang paling tinggi apa dia? Sumber alami datang daripada minyak pula, teh hijau. Teh hijau. So anda boleh tiap hari ambil 3-4 gelas teh hijau pun tak menjadi masalah. Pengganti kepada kopi kalau yang anda hantu kopi. Sebab dalam green tea sangat tinggi dengan L-theanine. L-theanine ni boleh bantu untuk mengawal masalah anxiety. Dan dah tentu anda boleh cari magnesium. Magnesium pun sangat penting sebenarnya. Dan zinc. Kalau anda nak cari zinc picolinate.
zinc picolinate. Dan kalau magnesium, cari magnesium glycinate. Magnesium glycinate kalau di farmasi. Kerana dua jenis tu yang antara yang bagus. Okey. Last sekali adalah anda kena pastikan anda punya lifestyle, kehidupan harian anda perlulah sihat. Kalau anda nak pulih daripada anxiety, tentu anda kena tinggalkan rokok. Sebab rokok ni memperparahkan lagi anxiety ni. So lifestyle, gaya hidup kena sihat, tinggalkan rokok. Kalau anda yang minum alkohol, tinggalkan alkohol. Kalau anda jenis minum kopi, tinggalkan dahulu kopi, tinggalkan dahulu, tak apa. Bila dah stabil nanti boleh ambil sikit-sikit. Gantikan kopi dengan teh hijau. Alright? Dan exercise sangat penting, physical activity minimum sehari 20 minit pun dah mencukupi sebenarnya, minimum. Kalau terbaik dapat 40 minit. Gabungkan aerobic and resistance training. Aerobic maksudnya apa? Maksudnya contoh berjalan ringan, berenang ke, jogging ke, kan, berbasikal, aerobik. Kalau anda tak mampu, berjalan dah cukup dah, atau brisk walking. Okey, setiap hari 20 minit digabungkan dengan resistance training. Contoh dia apa? Contohnya mengangkat dumbbell, sebenarnya angkat berat, kalau anda mampulah. Sebab ini semua fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan, nama dia ada satu istilah, nitric oxide, melancarkan aliran darah, meningkatkan kadar oksigenasi. Oksigen akan lebih disalurkan kepada sel-sel otak kita untuk lebih berfungsi, dan kepada sel-sel kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon adrenal, hormon-hormon baik ini, hormon-hormon serotonin. Okey? Alright. So saya harap malam ni tak terlalu heavy. Okey, saya doakan kepada anda semua insya-Allah dapat manfaat sedikit pada sesi malam ni. Sorry sedikit tadi ada kamera problem. Saya jumpa anda lain di waktu dan hari yang lain. So saya doakan pada anda semua yang mengalami anxiety, semoga anda diberi kemudahan, diberi kesihatan yang baik, diberi syifa insya-Allah. Tapi yakinlah setiap penyakit ada ubatnya. Kita kena pegang tu sebagai seorang muslim. Cuma kita perlu usaha. Kan, kalau kita nak sembuh anxiety ni, tapi saya tak nak lah, saya tak boleh nak pantang makanan lah doktor, saya kuat makan. Jadi payah. Anda kena kuatkan mental dan anda punya semangat nak sembuh. Sebab memang dengan jaga pemakanan saja, yakinlah cakap saya, cuba buat dulu. Fokus 4 minggu. Kawal diet anda. Anda akan rasa perbezaan yang sangat-sangat signifikan. You feel the difference. Cuma tak pernah buat je. Cuba pantang makanan dulu. Kan, yang lain tu anda campur lah, anda gabungkan. Okay? Alright. So insyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay? Alright.